alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, ahli yang terkuasa masjid, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 13 hari bulan 2 2022 kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang orang duk bincang sekarang ni tentang bulan Rajab. Bulan Rajab ni biasa dikira bulan solat. Bulan mengulang kaji solat. Bukan mana solat bulan Rajab aja. Allahu akbar. Dia kita kata pusing je. Bila kita kata selawat hari Jumaat, hari lain hak tu dia panggil musim. Jadi bulan Rajab ni biasa orang duk bercakap tentang solat. Jadi kita malam ni kita bercakap tentang, bukan nak cerita tentang rukun solat berapa. Yang tu kita dah belajar dalam kitab Muniyatul Musalli. Dalam kitab Musalli kita belajar. Tapi anda nak cerita kepada para jemaah sekalian, ada satu cerita menarik. Nama cerita dia ni kisah pemuda-pemuda, beberapa orang pemuda diberi tugasan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mengajar solat. Satu hadis yang sangat masyhur. Biasanya kalau kita belajar, bukalah kitab mana pun dalam bab solat, kita akan jumpa dengan hadis wasallu kama raaitumuni usalli. Ana rasa hadis ni kalau tak terjemah pun para pelajar, para pendengar sudah boleh terjemah dah. Sallu kama raaitumuni usalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mu solat seperti mu tengok aku solat." Kita hari ni nak tengok siapa solat? Tengok orang ni solat. Kalau orang hak betul-betul sihat molek, lain dia duduk. Kita yang sudah mula mari mazhab baru ni, nama dia mazhab gaut ni, lain dah duduk dah. Tak apa nak betul dah. Orang duduk alik ni je sengit kau ni. Jadi masa tu Nabi tak suruh tengok orang solat, dia suruh tengok dia solat. Wasallu kama raaitumuni usalli. Mu solat seperti mu tengok aku solat. Jadi timbullah perbincangan, siapa tengok? Ustaz tengok? Tok Imam tengok? Tak tengok. Memanglah kita tak boleh tengok. Cuma perjalanan dunia ini, perjalanan ilmu itu, alhamdulillah, Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah mengajar kepada para sahabat. Cukup? Tak cukup. Setiap bulan Ramadan Jibril datang, mudarasatul Quran, ulang kaji pula dengan Nabi Quran yang telah diturunkan. Maknanya Nabi murajaah. Ramadan yang terakhir sebelum Nabi wafat, iaitulah Ramadan tahun yang ke-10. Nabi kita wafat tahun berapa? Senyak kan tu. Tahun yang ke-11 sebelah Hijri. Tahun 10, Ramadan tahun yang ke-10, Jibril datang 2 kali khatam. Dia khatam setakat yang ada lah. Jangan kata Quran tak tu habis lagi, macam mana boleh khatam? Lah, dia mudarasah, dia ulang kaji ayat-ayat yang telah diturunkan. Kerana itu kita tak boleh tukar ayat Quran. Tak boleh kata tak sesuai duk lain surah ni kita tak surah lain. Lah. Dia panggil tartibul Quran tauqifi. Mana telah tetap. Turun ayat ni Nabi kata letak sini. Turun ayat ni Nabi kata letak di sini. Itu para sahabat katabatul wahyi, penulis-penulis wahyu telah menjalankan tugas mereka. Baik para jemaah sekalian, maka kita mengatakan solat adalah kejayaan dunia akhirat kita bergantung dengan apa? Dengan solat. Hadis ini dikeluar oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Bukhari ini seorang imam yang sangat masyhur, yang kalau kita sebut Sahih Bukhari ya, alhamdulillah, orang tak tanya lagi hadis sahih ke tidak. Kalau tanya lagi tu pelik lah tak. Hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dia tanya, sahih ke hadis tu? Orang tak tanya dah. Tapi Imam Bukhari ada lagi hadis lain
Ada kitab lain nama dia, contohnya Tarikh Al-Kabir contoh, ataupun Al-Adabul Mufrad, itu dia tidak syarat. Aku masuk semua yang sahih. Itu boleh ditanya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana, saya tak bacalah haddatsana tu. Kata di an Abi Qilabah rahimahullah qala haddatsana Malik bin Al-Huwairith. Para penulis kita ni, pelajar-pelajar ramai sekarang ni, alhamdulillah, para pelajar kita dia suka menulis, mencatat. Sebab ana selalu pesan kata-kata keramat Imam Syafi'i rahimahullah. Dia kata siapa dia pergi belajar tak bawa kertas, tak bawa pen, macamlah orang pergi nak kisah gandu tak bawa gandu. Mana tak ada alat. Tapi kita hari ni alhamdulillah ramai jemaah kata maaf lah ustaz, kami tak tulis pun tak apa, rakaman ada kita ulang balik. Kita kata ada alasan tak apa. Nah, budak-budak sekarang kata kalau ada jawapan silakan. Kata di Malik ibn al-Huwairis rahimahullah radhiyallahu anhu, dia kata ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kami datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa orang pemuda mutaqaribun, yang sebaya, lebih kurang ya. Dia punya dari sudut umurnya muda, dari sudut pendidikan pun lebih kurang sama. Dari sudut sin wa ilman, mana orang muda-muda dia pakat satu kumpulan. Fa aqamna indahu 20 lailatan, kami duduk dekat Nabi berapa lama? 20 malam. Biasanya kadang-kadang dalam kitab fiqh, dalam hadis, dia sebut malam, siang dan malam. Ini disebut malam. Wakana, tengok Malik kata wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafiqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat lemah lembut. Ada riwayat kata rahiman, sangat kasihan belas. Mana sifat Nabi ni seorang guru, seorang yang prihatin dengan pelajar-pelajar dia, sentiasa bertanya khabar. Jadi bila Nabi tengok kami ni dah lama duduk di Madinah ni, mari belajar lama di Madinah, anna qad ishtahaina ahlana, nampak macam kita ni teringat kepada keluarga dah. Sa'alna, Nabi tanya, Malik, kamu datang daripada negeri kamu ni, daripada Al-Laythi. Lays ni jalanlah ke Yaman. Dia kata, mu tinggal siapa di rumah? Kamu ni mari sini, siapa ada di rumah? Jadi fa akhbarnahu, kami ceritalah ada keluarga, ada ni. Malik tak bagi tahu dia ada isteri ke ada anak. Ulama hadis pun tak sebut. Dia mari tu, tapi kalau tengok kepada apa yang dia kata syababatun, kami ni pemuda, boleh jadi tak ada keluarga lagi. Tapi keluarga dia, mak ayah ada. Bila Nabi SAW dengar mereka ni ada keluarga, Nabi kata apa? Irji'u ila ahlikum. Dengar ni, arahan yang pertama, baliklah kepada keluarga kamu. Jangan pergi lain. Daripada sini Madinah, pergi ke balik keluarga. Sebab Malik ni mengikut dalam riwayat kata dia datang pada, dia panggil Amul Wufud, tahun yang ke-9, mana peringkat akhir dah. Nabi wafat tahun 11. Irji'u ila ahlikum, membalik kepada keluarga kamu. Itu arahan pertama. Yang kedua, fa'aqimu fihim, duduk bersama mereka. Wa'allimuhum. Ini maknanya. Nabi kata, mudah belajar, berguru di sini 20 hari, membalik mengajar apa yang kamu belajar. Membalik ajar kepada keluarga kamu apa yang kamu terima. Zaman dulu, talaqi ni begitulah. Kita pergi, buat balik. Jadi kalau zaman kita hari ni, kalau kita pergi tak balik pun, ada juga rakaman YouTube tu lo bawa. Facebook tu lo hantar. Sebab itulah kadang-kadang orang yang pergi ke masjid, bila balik ke rumah, orang rumah tanya dia, ustaz cakap apa ni? Silap-silap, kita waktu orang duduk mengajar di masjid, kita duduk buah, orang rumah dengar sungguh. Sudah. Hati-hati tuan-tuan, jangan pada siapa baliknya tanya di isteri ke tanya dah, ustaz kata apa malam ni? Tak jawab nyanyi. Kena hati-hati. Tidak orang masjid ni dengar molek ni. Nabi kata apa?
Wa muruhum, dan berilah arahan kepada mereka. Barulah sampai kepada hadis yang kita nak, wasallu kama raaitumuni usalli, naklah kamu salat seperti mu tengok aku salat. Nabi SAW, para jemaah sekalian, ada kalanya Nabi solat di atas mimbar. Mimbar dia 3 tangga. Mimbar kita mana? Atas. Apa kata? Jadi mimbar dia 3 tangga, dia naik atas. Nabi kita duduk atas. Tujuannya apa? Supaya orang duduk, orang nampak. Waktu haji, Nabi SAW pernah dia tawaf di atas unta. Sehingga timbul masalah, timbul perbahasan hukum fiqh, boleh ke tidak bawa masuk hayawan dalam masjid. Jadi ulama kata boleh dengan perlu, kalau perlu. Mana Nabi bawa masuk unta dia tu sebab apa? Sebab dia nak tawaf atas unta. Orang yang pergi haji 100,000 lebih, jadi orang nampak Nabi kita tawaf macam mana. Maka di sini Nabi kata, mu solat seperti kamu tengok aku solat. Fa idza hadaratis salah, bila masuk waktu solat, fal yu'azzil lakum ahadukum. Jangan solat terus, mesti azan. Azan ni satu simbol, satu syariat, satu orang panggil syiar Islam yang besar. Tak boleh kita gugurkan. Sebab itulah anak tegur banyak dah tempat. InsyaAllah, kalaulah tersalah lah penceramah panjang sikit solat maghrib itu ni, kuliah, jangan gugur azan. Sebab Nabi kata, bila masuk waktu solat, fal yu'azzil lakum ahadukum. Adalah hendak kamu azan. Bahkan kalau kita duduk di tengah padang pasir pun, kita pergi contohnya kita 2-3 orang, kena azan juga. Wal ya'ummakum akbarukum, dan yang jadi imam orang yang paling tua di kalangan kamu. Maksudnya sebab dia sama ya. Ada kata paling alim, ada paling tua, tapi dalam hadis ini menyebutkan yang paling tua sebab mereka lebih kurang ya umur sebaya ya. Maknanya hak mana paling utama, dialah jadi imam. Baik, para jemaah sekalian, itu matan hadis. Ada pun cerita hadis, kita cuba cerita sikit. Yang pertama, rawi hadis ni Malik ibn al-Huwairis Al-Laythi, dikenali dengan nama Abu Sulaiman. Gelar ada Abu Sulaiman. Dia ni mati di Basrah pada tahun 74. Mati di Basrah, di Iraq. Maknanya mengembaralah Malik ni. Malik ni, para jemaah sekalian, setelah dia menerima wasiat, boleh anda namakan ini wasiat, wasiat daripada Nabi SAW, mu balik, kamu mengajar, kamu salat seperti mu tengok aku salat. Tuan-tuan boleh bayangkan apa jadi dengan Malik. Adakah Malik dengar saja? Malik tak buat kerja? La. Kata di seorang sahabat lagi mengatakan, Malik ni bila dia pergi mana-mana tempat, Malik ni bila dia pergi mana-mana tempat, dia akan kumpul orang. Mari sini, panggil orang kampung ni. Berkumpul di mana? Di masjid ke, di mana tempat-tempat yang dia pergi. Sebagaimana seorang sahabat, ulama nama dia Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid al-Basri, dia kata, ja'ana Malik. Malik mari di masjid kampung ni. Dia kata, inni la usalli bikum. Sekarang aku akan solat di sini. Wa ma uridus solat. Bukan masuk waktu solat, tapi aku nak solat. Kenapa? Usalli kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku nak solat kepada kamu di sini. Aku nak tunjuk bagaimana cara Nabi solat sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita tengok Malik ni radhiyallahu anhu telah menjalankan tugas. Dan setakat yang anak kumpul kisah-kisah sahabat yang menjalankan tugas ini, ada 2-3 lagi sahabat, bila dia pergi ke kampung, dia bagi panggil orang. Dia kata, mari sini, aku nak solat sebagaimana aku tengok Nabi solat. Maknanya para sahabat radhiyallahu anhum telah pun menjalankan tugas. Contoh lain pula, bagaimana sahabat menjalankan tugas. Di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini orang Madinah, Ansari. Biasanya tuan-tuan dan puan-puan,
Orang Madinah ni dia banyak kebun. Pokok tamar banyak di Madinah. Orang Mekah jarang ada pokok. Dia tak ada sungai, tak ada air. Madinah dia banyak telaga. Perigi banyak. Sekarang ni, zaman sekarang ni kalau orang pergi ke Madinah, biasanya lah guide itu dia akan bawa pergi telaga tu, telaga ni, macam-macam telaga ada. Maknanya Madinah ni banyak mata air. Dia kata apa? Maka masyhur daripada Abu Sa'id Al-Khudri telah meriwayatkan hadis tentang nisab zakat. Laisa fi ma duna khamsati awsuqin minat tamri sedekah. Mana-mana buah tamar, ladang tamar, kebun tamar yang tak cukup 5 wasak, tak payah bayar sedekah. Artinya setiap sahabat dia akan gunakan kepakaran yang dia ada dengan riwayat yang dia terima. Boleh jadi oleh kerana dia ni ahli kebun, dia tanya Nabi tentang zakat. Mari pula sahabat lain pula, Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ni orang Mekah, Muhajirin. Biasa orang Mekah ni ahli perniagaan. Kalau tuan-tuan belajar, mungkin ada yang ikut kuliah kita pagi-pagi, kuliah tafsir, alhamdulillah. Tuan-tuan bayangkan, dalam kita bacalah mana-mana surah pun, kita akan jumpa Allah sebut dua kabilah besar dari dunia ni, iaitulah kaum Ad dengan kaum Samud. Sebab apa Ad dengan Samud menjadi model, menjadi sebutan? Kenapa? Sebab kaum Ad duduk di sebelah Yaman, puak Samud kaum Nabi Saleh duduk di sebelah Syam. Jadi puak Quraisy ni kerja dia mengembara. Rihlatus syita was saif, berjalan. Jadi Hakim bin Hizam, oleh kerana dia ni pakar dalam bidang perniagaan, maka masyhur daripada dia meriwayatkan hadis tentang berniaga. Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Orang yang berjual beli diberi tempoh untuk berfikir khiyar sebelum mereka berpisah. Itulah di antara contoh-contoh. Jadi Malik bin Huwairis, oleh kerana dia telah dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pesanan yang besar, iaitu balik mengajar solat seperti aku solat. Maka para jemaah sekalian, hadis ini jelas kepada kita, Malik datang ke Madinah untuk apa? Untuk belajar. Para ulama mengatakan bahawa orang yang mengaji, pertama sekali kita kena belajar di tempat kita. Kita kena mengaji dengan ulama tempatan. Bila tak cukup, barulah kita pergi ke luar negeri. Ada setengah kita ni tak mahu mengaji dengan orang ustaz dekat-dekat. Oh, ustaz ni tak standard. Kita kena pergi hok jauh-jauh. Hok jauh dia pergi, hok dekat rumah tak pergi. Sekarang ni orang nak mengaji Quran pun, kalau masjid kelas kita, kelas ngaji Quran masjid, tak mahu. Dia nak mengaji Quran dengan TikTok nama dia. Dah ada satu budak-budak ramai. Tuan-tuan nak mengaji Quran, dia berlagu dulu, dia menyanyi. Duduk gaih-gaih dulu, baru main mengaji Quran. Kita kata biar ada etika, ada adab kita. Jadi ulama mengatakan yustahsan, eloknya kalau kita belajar, kita mengaji berguru depan kita. Lepas tu baru kita pergi yang jauh. Tak apa. Sekarang ni tak ada masalah lah. Sebab apa? Zaman kita hari ni zaman orang yang banyak alat-alat yang baru timbul. Kita pun tak tahulah. Allah SWT Maha Kaya. Maha Kaya. Bila marinya Covid masjid tutup, dia buka satu lubang baru, lubang mencari ilmu. Macam-macam nama ada, Zoom lah, berapa jenis lagi ada. Sampai hari ni pun walaupun sudah masjid boleh mengaji, ramai lagi yang duk tunggu Zoom tu. Saya tak pergi dah ustaz mengaji masjid. Habis pakai tunggu hak ni. Tunggu online ni. Ni kalau kita tengok online kita malam ni, dengan duduk atas masjid ni bagi 10 ni. Ramai di duduk jauh. Sebab mungkin mereka tak boleh mari sebab jauh. Hak dekat pun ada juga tak boleh mari. Ana 2 hari lepas duduk di satu masjid, selepas kuliah subuh, sambil-sambil duduk bercakap tu, dia kata, saya ni ustaz, saya duduk depan ustaz ni. Tapi orang perempuan dia duduk di rumah tu, tulis ni, apa hak kita kata ni? Ada kita katanya zaman kita hari ni, tuan-tuan kena hati-hati. Bahawa orang yang belajar sungguh-sungguh, dia akan menulis apa yang dia kata dan apa yang dia buat. Baik. Balik pada cerita Malik. Malik rahimahullah radhiyallahu anhu, dia duduk berapa hari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? 20 hari.
Maknanya kalau kita nak buat daurah, pengajian, berkitab 20 hari, bolehlah satu bidang ilmu yang kita boleh buat. Tapi kena ngaji sungguh lah. Orang-orang yang mari ke Madinah, para jemaah sekalian, dia duduk di satu tempat, nama dia Suffah. Orang pergi Madinah sekarang ni, nak cari Suffah kat mana? Dekat mana Suffah cari? Belakang makam Nabi. Ada tempat tinggi tak? Nampak tak tempat tinggi tu? Itu dia panggil Suffah. Suffah ni tempat tinggi. Kalau kita macam benda gitulah. Itu sahabat-sahabat yang mari nak mengaji duduk situ. Tapi bukan tempat lah ni. Belakang masjid betul. Tempat sekarang ni keluar dah. Sebab dia keluar daripada makam Nabi. Zaman dulu, kubur Nabi tak masuk dalam masjid. Zaman Nabi, makam Nabi tu tidak masuk dalam masjid. Itu kita kena jelas itulah. Makam Nabi tidak masuk masjid. Maka kita kena belajar kadang-kadang bukan satu hari. Aku nak faham satu benda ni macam mana. Ada sebuah buku yang anda baca. Tajuk dianya Mafatih, kunci-kunci tadabbur Quran, nak faham Quran. Dia kata kita kena baca setiap ayat Quran itu sebagaimana kita baca nota nak masuk periksa esok. Kita nak periksa esok, tak? Sekali dengan muka surat kita baca. Muka surat ni tajuk dia sekian. Kita punya masuk dalam kepala. Jadi kita pada hari ini, para jemaah sekalian, kita pun tak tahu, kita pun tidak nampak apa yang kita boleh memahami daripada Al-Quran yang kita baca itu. Kena penatlah sikit. Maka disitulah kata di Syekh Yahya bin Abi Kathir. Tulis kata-kata hikmah ni. Yahya bin Abi Kathir, la yustata'u al-ilm birahatil jasad. Tidak mungkin seorang itu dapat ilmu dengan duduk rehat-rehat, tak ambil susah diri. Maka mesti la budda minal mujahadah. Mesti kita kena bermujahadah, kita kena bersungguh-sungguh, tinggalkan kemewahan, tinggalkan segala nikmat, nak pergi belajar ilmu. Kalau tuan-tuan baca sejarah Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Imam Bukhari, sejarah dia, cuba tuan-tuan tengok berapa ribu kilometer dia mengembara zaman tu. Dengan tak ada kereta, dengan naik unta. Allahu Akbar. Baik. Ada kalanya, satu ilmu cukup dengan satu majlis. Boleh kita buat satu majlis. Sebab itulah berbeza tuan-tuan dan puan-puan. Hak kita belajar, anak ngajar kita musalli 30 majlis. 30 majlis dekat dengan 30 jam. Panjang tu. Tapi kalau kita buat daurah solat, kita nak kata kita kursus solat, dianjur oleh masjid kita ni, mungkin kita buat sepagi je. Daripada pukul 9 pagi sampai pukul Zuhur. Boleh. Dia kata, manakah cerita boleh je kita ambil satu tajuk, satu majlis. Kata ulama kata, sebagaimana pendakwah-pendakwah jin. Dengar, pendakwah jin yang mari jumpa Nabi SAW dalam suratul Ahqaf ayat 29, wa is sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran. Jin jumpa dengan Nabi satu malam tu ya. Dia ngaji satu malam tu, kemudian jin balik, maka jin lain pula mari mengaji dengan Nabi SAW, sehingga mereka boleh jadi pendakwah, boleh jadi macam-macam lagi. Jadi kita kena tengoklah. Baiklah para jemaah sekalian, kita nak pergi kepada tajuk yang kita ni lah. Nabi kita SAW, kalau kita baca tentang Rasulullah, sudah pasti seorang yang rahiman, orang yang sangat lemah lembut, sangat kasihan belas kepada para sahabat, sehingga dia tanya balik, mengajar, jangan pergi lain-lain. Maka yang kita nak fokuskan, Nabi kata, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Mu tengok seperti aku solat. Baik. Timbul soalan. Sekarang ni kalau orang cakap dah, kita nak tengok hak Nabi ke tengok hak ustaz kita ajar? Macam mana kita nak jawab? Kita kata hak Nabi. Dia akan tanya lagi, awak tengok ke Nabi? Tak tengok. Walaupun kita bercita-cita nak tengok daripada muda lagi sampai hari ni, tuan-tuan bercita-cita lah nak tengok dah, nak jumpa dengan Nabi SAW dalam mimpi lah. Kalau hak mai yaqazah jaga-jaga tu, ada cerita luar tu. Kita hak lah cerita lain, kita tak kacau ni. Manakala kita boleh mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti kita nak tengok. Tetapi
orang panggil agama ini, dia panggil ada sanad. Rantaian ilmu daripada kita sini kepada guru kita. Daripada guru kita kepada guru dia, sampai kepada imam besar hadis, kepada Imam Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari dia ambil daripada dia kepada guru dia, kepada siapa dia? Malik bin Huwairis. Malik ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya perjalanan itu sampai. Kalaulah tidaklah dibukukan hadis tidak ditulis, tidak dibukukan, kalau setakat kita ingat je, sekarang ni ada orang buat video dia beratur lebih kurang 20 orang, sini sampai ujung. Yang pertama ni cakap membuat gini-gini, nah, hak ni buat lagi, yang ketiga buat lagi, yang keempat lain dah, nak sampai ke ujung ni macam-macam arahan dah jadi. Jadi alhamdulillah, agama kita ni agama yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama yang bersanad. Maknanya Allah SWT, pasal itulah kata ulama salaf, al-isnadu minad din. Sanad ini daripada urusan agama. Kalau tak ada sanad, orang boleh cakap apa dia nak kata. Seorang zindik ni orang kafir menyamar masuk Islam. Macam mana dia nak rusakkan kepahaman umat Islam? Dia reka hadis palsu. Dengar, dia reka hadis palsu. Buat kelebihan tu, kelebihan ni. Banyaklah hak kau-kau saja. Sampai kita dengar pun pelik dah. Umur dunia ni 7,000 tahun. Dunia duduk atas tanduk lembu. Kau tak dengar? Dengar? Percaya lagi? Tu apa nak percaya? Dia kata dalam kitab tu Ustaz. Tak apalah, kita tengok kitab. Maknanya, kata di ulama salah, kalaulah tidak ada sanad, orang akan cakap apa dia nak cakap, dia kata apa nak kata, tak ada masalah. Tapi bila zindik ni ditangkap oleh pihak kerajaan dan dikenal pasti bahawa dia bawa hadis palsu, dia kata apa sebelum dia dibunuh? Mu hati-hati, aku telah reka berapa ribu hadis yang dia reka. Kata di pemerintah, aku tak bimbang. Kita ada tokoh-tokoh ulama hadis yang akan menepis, akan menapis, akan mengutip, membuang mana-mana hadis palsu yang kamu reka. Ini alhamdulillah. Sebab itulah dia panggil kepentingan sanad. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan jangan takut kalau kita kata kita nak bincang tentang solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan duk main bercakap, siapa tengok Nabi? Malik dah tengok Nabi. Sebab tu nak Malik telah menjalankan tugas. Malik telah menjalankan tugas. Bila mana-mana dia pergi tempat, dia akan panggil orang, dia solat. Supaya orang tengok. Kita sekarang ni. Tak tahulah macam mana kita nak tunjuk contoh. Contohlah satu contoh. Cara kita angkat takbir, Allahu Akbar. Bagaimana cara? Nak tahu buka CCTV Pahmaya ni? Sah pertama saja, berapa cara? Ada orang angkat Allahu Akbar, ada orang angkat begini, ada hak begini. Macam-macam. Bila kita balik semula kepada riwayat-riwayat hadis yang sahih, wasallu kama raaitumuni usalli, ketika itu kita kata, yang aku duk akak begini tu tak kena rupanya. Itu pentingnya dia panggil murajaah. Pentingnya kita ulang kaji balik. Maka hadis ini kata di ulama hadis aslun azim, menjadi tonggak yang besar di dalam ibadat kita. Contohnya kita belajar hadis solat. Kemudian waktu nak solat kita tak mampu nak buat. Nak rokok 90 darjah, sakit belakang. Waktu nak sujud, duduk antara dua sujud, sakit gaut. Contoh ni, jangan marah dah. Ada gaut ni, jangan marah. Kita nak alah gitu belakang dah ni. Dah jalan apa main gitu kak jalan dah tu. Maknanya kita, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, sekiranya amalan kita tidak sama dengan riwayat yang kita rawikan, maka kita kena ambil riwayat dan kita kena beritahu, aku bukan tak ikut, tapi aku tak boleh buat. Kena maklumkan. Sebab orang masyarakat dia ikut apa yang dibuat oleh ustaz. Ustaz buat gini, tok guru buat gini, dia akan ustaz tu buat. Kalau kita tak mampu nak buat, kita kata duduk macam ni salah ni. Tapi saya tak mampu nak duduk kecuali macam ni. Duduk antara dua sujud, sepatutnya duduk iftirash. Kita duduk tawarruk. Betul ke tak betul?
dari sudut jalannya solat. Betul ke tidak? Tak betul. Maka tanggungjawab kita kena bagi tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, duduk yang betul macam ni, tapi saya tak mampu nak buat. Kenapa tak mampu nak buat? Sebab saya uzur. Mengaku tak apa. Orang boleh terima kalau kita mengaku kita uzur kan. Maka ini aslun azim, pentingnya kita ittiba, mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Taala dalam suratul Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Mana-mana saja yang Nabi bawa, ikut. Cuma timbullah persoalan. Timbul soalan, macam mana kita nak faham hak Nabi ajar? Macam mana kita nak faham yang Nabi ajar? Maka di sini kita perlu akur bahawa yang memahami ni ulama-ulama hadis. Jadi kita nak mengajar pun kita kena buka syarah hadis. Kena buka, kalau tafsir Quran kena buka ulama tafsir, cakap apa. Tak boleh kita tafsir sendiri. Oh, saya faham macam ni hadis ni. Jangan. Kalau kita faham macam tu, banyak benda-benda yang akan merusakkan kita. Sebab kadang-kadang kita baca nas yang salah. Kita baca nas yang salah. Ana ingat waktu baca kitab lama, dia kata di antara adabnya bila kita nak turunkan mayat, nak turunkan jenazah dalam kubur, yusawi al-labin. Alif lam ba bagi bawah, al-labin. Mana sebelum turun mayat tu, susun dulu bata-bata yang kita nak. Orang Arab dia tak pakai papan. Macam kita ni pakai lahak kan. Ada orang panggil papan apa tu lahak tu? Loh, hak kotak ke? Hak tuduk lahak. Papan apa tu? Papan penuduh. Senang dah. Kita jawab lah mudah. Tapi dia Arab di Madinah, dia tak pakai gitu. Dia pakai bata. Jadi dia pun kisahlah salah baca. Dia kata, bila nak turun mayat, yusawil laban dengan bagi hatah. Isu ada. Mu kena susu. Habis dan mayat masuk habis susu. Labin tu maknanya batu-bata. Dia pergi baca bagi hatah jadi laban. Oh dia kata, sebelum turun mayat, orang bagi susu dulu. Kita tabur. Punah banyak lah. Banyak juga benda tu. Baik, maknanya, kita tak boleh kata, tak boleh ikut hak Nabi, kita kena ikut lah. Ulama itu menafsirkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak faham. Sebab itulah nak buat analogi ni kena buat betul-betul, kalau tidak kita akan jadi perkara yang berat. Maka Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, jangan rasa takut, jangan rasa duka cita. Apabila kita kata nak ikut hak cara Nabi, memang kita kena ikut. Maka di sinilah para ulama mengatakan Nabi suruh ikut dia, para sahabat telah mencontohi apa yang dia tengok daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disambung oleh ulama-ulama yang lain. Alhamdulillah, sifat solat Nabi telah pun tercatat di dalam kitab-kitab yang kitab-kitab hadis. Semua kita ada kitabus solah, ada belaka. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada. Jadi mari para ulama, contohnya Marwazi, dia tulis kitab Ta'zim Qadri Salat. Dia kumpul semua hadis tentang salat. Cuma kita hari ni bagaimana kita nak Ana duk tengok di antara yang masalah. Kalau kita buat kursus solat, kita ada slide tayang. Selepas pada angkat takbir, Allahu Akbar, kita nak letak mana tangan kita? Nak letak di mana? Kita sini kan, dada ni. Ada 10 tempat orang letak tangan di dada. Ada hak paling tinggi letak sini. Sebab apa? Dia baca Quran tu, fasalli li rabbika wanhar. Solat wanhar tu maknanya sembelih haiwan lepas pada sembahyang. Tapi dia kita tafsir tak angin tekok. Tak sini mai. Ada yang tak sini. Bawah pada pusat. Dia kat kalau hak Melayu ni sini. Maka inilah menjadi orang panggil tanggungjawab kita para asatizah, bagaimana kita nak semak balik kedudukan solat itu. Sebenarnya duduk mana tangan? Maka timbullah perbahasan para ulama, berbezalah. Mazhab Hanafi kata tak bawah, Syafi'i kata tak sini. Imam Malik senang lagi, mazhab Maliki pakai lepas teguh. Tak letak mana-mana. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, tengok orang Allahu Akbar lepas turun tu, itu dia panggil mazhab Maliki. Kalau muka Arab, kalau muka Parsi, itu puak Syiah. Syiah pun tak letak tangan juga. Jadi kita tengok sini, kalau ada couple kita orang tangan duduk bawah tu, tengoklah. Kalau waktu dia sujud ada batu dahi tu,
Ambil gambar selalu. Atas pejabat agama ada dah sini ni. Dia buat Syiah ni dia macam Covid. Dia ada mula jakit. Covid ni kan pasal itulah kita kena kurung bila ada Covid tu supaya tidak melarat. Jadi kalau buat Syiah ni ada, berarti dia kalau tak ada batu pun dia akan lapik benda-benda atas bawah dahi tu. Letak tisu ke, letak kadang-kadang letak atas tangan dia sendiri. Macam-macam lah. Yang pentingnya pada jemaah sekalian, inilah di antara tanggungjawab kita, tanggungjawab supaya kita jaga solat kita, kerana inilah kepentingan seorang ulama, Allah terlupa nama dia. Dia kata setiap kali kita solat 4 rakaat, setiap kali kita solat 4 rakaat, yang jaga SOP solat, bolehkah kita guna SOP solat? Yang jaga sunnah solat, akad takbir betul, lepas tu letak tangan sini, setiap bacaan yang Nabi baca kita baca, dengan doa iftitahnya, dengan doa rokoknya, dengan doa sujud, doa ba'd, di antara dua i'tidal kita baca. Dia kata setiap kali kita solat 4 rakaat, kita telah dapat meraih lebih daripada 500 sunnah. Kaya tak kaya kita? Tapi kalau kita buat cincai, Allahu Akbar, tak angkat tangan, sah ke tak sah? Sah. Tapi sunnah hilang. Pasal itulah kita lah, bila kita mengajar bab sunnah, kita kata tafsir makna sunnah tu ada maknanya perkara amalan sunnah itu 2 tafsiran. Tafsir yang pertama sebagaimana ditafsirkan oleh ulama fiqh, ulama usul, perkara sunat buat boleh pahala, tak buat jawab. Kalau tak buat, ya tak ada apa-apa. Tu yang sedap hati tu. Dia main tak ada apa-apa ni lah sedap hati dah. Guna tak bayar sunat, tak ada apa-apa. Sebab apa tak ada apa-apa? Tak berdosa. Memang kita kata tak berdosa sungguh. Siapa dia boleh kata tak berdosa? Orang kata dosa. Awak dosa tak bayar sunat lah, kecuali dia engkar. Kalau dia engkar cerita lain. Dosa engkar. Tapi kita ubah sikit. Definisi sunat mengikut apa dia? Motivasi. Kita kata yang sunat buat boleh pahala, tak buat biar derah sikit. Tak buat rugi pahala, baru serah. Aku ni Allah Ta'ala bagi sihat walafiat. Nabi SAW bersabda, siapa dia jaga solat sunat, qabliyah, ba'diyah, 12 rakaat satu hari satu malam. Anak duduk kempen tajuk ni, di bawah tajuk apa? Projek Mega Mampu Milik. Berapa kali kempen dah sini pun. Biar ramah dah jadi ahli ni, insya-Allah. 12 rakaat. Biar kita terasa, aku kalau tinggal hari ni rugi. Sebab Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayat oleh Ummu Habibah, dia kata apa? Siapa dia jaga 12 rakaat ini satu hari satu malam, Allah Ta'ala akan beri kepada dia sebuah mahligai dalam syurga. Nak ke tak sih? Rumah 3 bilik pun beratur ambil borang. Tak? Ada baitun fil jannah, mahligai dalam syurga. Tak nak? Ajaib Allah. Ada juga orang bisik, dia bisik gurau. Dia kata ustaz tak okey lah, setiap hari nak boleh rumah. Sedap dia. Kata mengok pahala tu menjawab gitu, mungkin malah. Nah, waktu orang ambil borang PPRT juga ambil lagi walaupun dia kaya. PPRT kau rumah untuk orang hak miskin. Nah. Jadi biar kita terasa, dan alhamdulillah. Anda kata alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Bila kita kempen ni, ramai dah di antara bila kita jumpa, dia kata ustaz, alhamdulillah saya setiap hari dapat je sebuah mahligai dalam syurga, kecuali dalam sebulan tu adalah 2-3 hari tak dapat. Tak dapat tu bukan salah ibu mengandung tu, kalau tak habis terima ijazah. Tuan-tuan nak suruh miss kau tak miss. Kalau tak mau miss, kita nak ajar cara. Nak cukup-cukup 30 buah sebulan nak. Dia kata hak lain tu boleh kira zuhur, tak apa nak dah. Sebab waktu kerja kan. Bila kita sapa-sapa tengok, orang qomat dah. Lepas 2 rakaat, 4 rakaat. Lah. Dalam sunat rawatib yang muakkad, tuan-tuan dan puan-puan dibenarkan untuk qada. Kita mari qomat dah. Maya zuhur dengan tu imam. Jangan maya seorang belakang. Mana tu? Tak boleh projek Mega. 4 rakaat seorang dia belakang dah. Lah. Tok siap boleh penyak dengan sejadah. Pergi masuk kali dengan tu imam. Mana boleh?
Bila Nabi kata apa? Iza uqimatis salat, bila didirikan solat, la salata ilal maktubah. Tak boleh lagi solat sunat kecuali solat fardu. Kecuali kita nak solat dah. Kita Allahu akbar solat, tengah ada solat orang qamat. Kita tengok. Sempat ke tak sempat aku? Kalau sempat, teruskanlah. Maknanya boleh qada. Subuh macam tu juga. Yang lepas zuhur, anak rasa tuan-tuan dan puan-puan tak pening. Tapi lepas subuh, bolehkah kita solat sunat lepas subuh? Timbul lagi soalan. Jawab dia, kita bukan solat lepas subuh, kita qada sunat sebelum subuh. Berbeza tu. Cuma ada dua cara di sini, cara nak qada. Cara yang pertama, kita boleh semaya lepas subuh, kita semaya lalu. Tapi ingatlah, kalau orang tengok orang tak belajar, cari pasal. Mesti orang bisik belakang ambil gambar tak. Tok Haji tu jumpa mana tu pula maya sunat lepas subuh. Kau keluar 40 hari. Sudahlah. Dia beri kau letih kawan tu nak jawab. Jadi supaya tak timbul fitnah, kita ni tidak dibenarkan menimbul fitnah dalam ucapan kita apa saja. Kalau ucapan kita boleh menimbul fitnah, berhenti. Sebab itulah dalam bab ni anak kata, tuan-tuan yang tepat masyarakat kita tak biasa, jangan buat. Habis balik rumah salat. Ataupun tunggu syuruk, naik waktu waktu matahari naik, solat di situ lebih baik daripada kita menimbulkan fitnah kepada orang yang menyebabkan kita jadi pembuka pintu fitnah yang cukup berbahaya. Baiklah para jemaah sekalian, itulah anak nak cerita betapa pentingnya solat itu kita murajaah balik dengan nama. Sepatutnya bila mari bulan solat kita nama ni, sebulan ni ngaji solat. Tak tahu lah, takut tahu rupai ustaz nak buat. Tapi jangan panggil kita malam ni boleh. Orang lain lah pula. Makna kita ulang kaji. Malam ni bermula dengan takbir. Malam besok bermula dengan bacaan, dengan qiyamnya macam mana. Bagi, sungguh. InsyaAllah paling tidak setahun sekali kita kereta kita kena masuk pos paku. Tak gitu kan? Kalau anak duduk di Madinah dulu, undang-undang Arab Saudi, kereta pakai hak biasa ni, bukan nak tukar nama, bukan apa, setiap 3 tahun dia panggil fahs dauri. 3 tahun sekali kena masuk pos paku. Walaupun kita pakai. Kalau tidak, tak boleh bayar rotek. Dia bagus. Maknanya kita dalam ibadat ni tuan-tuan dan puan-puan, kena ada pos paku juga. Mari kat sekali-sekala, tanya ustaz, waktu mana ustaz free? Acik duduk sini, kita nak tasmid Fatihah. Fatihah saja baca kecil lagi. Betul. Tapi kalau buka pintu sekali orang test, bunyi walabba ke waladda, tak tahu. Baru ni sahabat-sahabat saya di Kias, dia buat klinik Al-Fatihah. Dia siapa kat sini? Klinik Fatihah dia buka, dia ada borang siap. Sore-sore pergi baca. Ustaz ni akan bagi markah. Ada seorang pakcik tu boleh 90. Mengamuk dia. 90 ni sah ke tak sah ni? Maya ni. Sah lagi mungkin 90. Markah lulus 40 je. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ni masuk pos paku, bimbang selalu. Jadi biarlah kita dalam bab solat kita. Tadi ada sekumpulan AJK Masjid, mari dekat 2 jam dia mari nak daurah kursus. Bagaimana kau sebenarnya ustaz zikir lepas solat ni hak betulnya macam mana? Kita kata betul belaka, asal kau zikir jangan tak zikir. Daklah ni bulan solat ni, hak Nabi baca macam mana? Kita pun ambil kitab. Ana ambil kitab Wishahul Afrah, kitab Jawi. Tuan Syekh dalam kitab Wishahul Afrah, dia kata zikir yang paling baik, yang paling afdal, zikir yang maksur, mangkul, yang diambil daripada Nabi SAW. Dia pun letak zikir. Mula-mula Nabi lepas solat, dia zikir istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalal wal ikram. 3 patah ya. Dia kata pelik lah ni. Kata pelik kan, dia kata nak baca hak Nabi saat ni. Kita pun ambil dalam kitab Jawi. Dia susun macam tu juga. Sama seperti ketah kita bagi, ada ketah kuning dulu kan kita bagi tu. Jadi alhamdulillah. Cuma dia kata macam mana kita nak beri kesedaran kepada masyarakat supaya kita boleh berzikir seperti hak Nabi ni. Jangan ada main kata Nabi adalah kiri kita, kan yang kita kiri, jangan main. Hak Nabi buat itu yang kita baca. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, mudah-mudahan sedikit perbincangan ni
kita buka minda sepenuh dengan bulan solat ini. Solat mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itulah seorang tokoh ulama, tuan-tuan tanda. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia kata apa? Innama qadruhum minal Islam ala qadri hazzihim minas salah. Nilai kita, tuan-tuan tanda. Imam Ahmad kata, nilai seorang kamu di sisi Islam mengikut banyak bahagian yang nilai solat di sisi kamu. Mana kalau solat kita jaga betul-betul, solat kita sempurna, wa sallu kama ra'aitumuni usalli, nilai kita di sisi Islam tu besar. Dan semangatnya kamu nak jaga Islam itu sebagaimana semangatnya kamu jaga solat. Semangat jaga Islam sebagaimana kita semangat jaga solat. Hari ni kita jaga solat dengan jaga barang-barang. Mana kuat? Anak tak semaya dengan anak pecah gelas dapur. Mana berat kena marah? Banyak berat pecah gelas ke berat hak tak semaya? Berat pecah gelas hak semaya? Budak-budak dah. Budak-budak tak apalah ustaz, nanti dia besar kat kita semaya. Anda ingat arwah mula hayah ni. Saat analogi dia menarik. Dia kata seorang ni mari mengaji macam kita lah. Di antara tanggungjawab kitanya, bapa kena jaga anak suruh semaya. Dia balik kak, tengok anak tak semaya, marah selalu. Marah. Mu ni basah gitu, basah gini. Walau belum ni tak aja marah pun. Anak dia tak bercakap banyak. Bijak juga budak ni. Dia pergi tangga, pakai kasut ayah dia. Kasut ayah. Oh ayah, kita boleh pakai dah kasut ayah. Ayah dia celik mata. Basah budak ni. Aku cakap kat semaya, cakap kasut. Mak dia mari bawa sodak dapur. Ayah dia tu mu kena pahal kat sikit. Anak royak kaki sama besar dengan ayah, jangan duduk ngepek. Oh baru bercakap pinggir orang tua ni basah menatan ni. Nah. Nak apa lagi? Dia anak sama besar dengan kaki kita. Nak apa lagi? Ni zaman kita hari ni, Imam Ahmad kata setara mana kita semangat berislam, di situlah kita jaga solat. Hari ni punca anak tak solat ni. Ni cikgu-cikgu disiplin di sekolah, ustaz kita kata, bila budak ni ditangkap, didapati tak solat, masuk dalam bilik disiplin, kaunseling, dia kata, cikgu, ustaz, jangan marah saya. Kalau saya tak solat tu biasa ya tu. Dah nak marah siapa? Ayah saya tak solat juga. Cikgu kata kelik lagi tu kak. Dah. Orang Arab kata wa man yushabi abahu fama zalam. Siapa dia serupa dengan ayah dia tak zalim lah. Jadi kita janganlah jadi anak kita ni serupa dengan kita. Kita nak suruh anak kita turut kita dalam bab ibadat, menjaga solat. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang semangat jaga solat, dan kita termasuk di kalangan orang yang ada kedudukannya di sisi Islam indallahi azza wa jalla. Jadi setakat itu dulu cerita Malik bin Huwairis yang cukup menarik lah bagi anak ni. Tuan-tuan boleh dengar, dan arahan Nabi SAW sangat jelas, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.